wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Sadaqallahul azim. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sebab kita masih bernafas lagi. Syukur masih bersama dengan anak dan isteri lagi. Syukur masih dapat bergerakkan mata, bergerakkan telinga, menggerakkan mulut, menggerakkan lidah lagi. Syukur kerana otak kita dapat berfikir lagi. Syukur pagi tadi dapat bersahur lagi. Sebelum itu dapat berqiyamul lail sedikit dengan sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Syukur kerana pagi tadi kita dapat menunaikan sembahyang sunat subuh. Syukur kerana kita dapat menunaikan solat subuh berjamaah bersama dengan anak isteri di belakang kita. Kita menjadi imam atau anak kita menjadi imam. Kita belakang anak kita. Syukur kita dapat tadi berwirid sebentar. Berdoa sebentar. Syukur pagi tadi selepas kita membaca alhamdulillah sembahyang subuh, membaca Al-Quran dan sebagainya, kita bertadarus bersama dengan anak isteri kita, alhamdulillah. Syukur pada masa ini tuan-tuan tak tidur lagi, tak rehat lagi, terus kita berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit sentuhan subuh pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini hari yang 25 Ramadan, tuan-tuan. 25, malam ini malam 26. Malam ini malam 26, tinggal 3 hari saja lagi Ramadan ni. 3 hari, tuan-tuan. Dan sampailah kepada pecutan akhir sekarang ini. Tuan-tuan, kurangkan tidur, kurangkan makan, lebihkan Quran, lebihkan salat, lebihkan salat sunat, lebihkan menangis, lebihkan mengadu, lebihkan munajat, lebihkan diri, menghampirkan diri kepada Allah, lebihkan banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih memohon pengampunan, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah ilaih. Allah. Tuan-tuan, lebihkan maaf memaaf, lebihkan menyayangi mak dan ayah, lebihkan menyayangi isteri dan suami, lebihkan menyayangi anak-anak, lebihkan menyayangi mak mertua dan ayah mertua, lebihkan menyayangi adik-beradik dan sahabat andai kita. Saudara, inilah di antara pengisian-pengisian untuk kita menggugurkan sifat-sifat mazmumah. Hari ini, tuan-tuan, kita sudah pergi kepada sifat yang ke-10 dah ni, tuan-tuan dan puan. Sifat yang ke-10, sifat mazmumah, iaitu tuan-tuan, riak atau menunjuk-nunjuk. Riak atau menunjuk-nunjuk. Contoh-contoh. Riak. Riak, tuan-tuan. Bila bapa mentua datang, barulah kita tunjuk kasih, tunjuk sayang pada isteri, pada suami. Lebihkan isteri, lebihkan suami, lebihkan anak. Kita raikan anak, kasih sayang dengan anak. Tunjuk. Padahal bila bergerak saja mak meninggalkan rumah kita, balik kampung, tuan-tuan, dan menjarah rumah kita sekejap. Macam singa kita balik, perangai singa balik, perangai rimau balik, perangai buaya balik. Ini yang berlaku. Riak lagi, tuan-tuan. Bila bercerita dengan orang, kita cerita kebaikan kita. Riak. Dengan mengangkat diri kita, cari jalan. Macam mana aku lebih daripada orang lain? Macam mana aku nak tunjukkan hebatnya aku? Hebatnya aku. Padahal, tin kosong aja, tuan-tuan. Hebat aku ni. Nak tunjuk dengan orang. Entah macam mana. Tuan-tuan, inilah yang nama, tuan-tuan, orang superiority complex. Dalam bahasa Inggerisnya, people who are suffering from a complex called superiority complex. Rasa dia hebat. Kalau dia hebat, merasa dia hebat pun tak bagus. Lagi kalau dia tak hebat, dia merasakan diri dia hebat, lagilah tak bagus. Lagi kalau dia tak ada apa-apa, tin kosong, tuan-tuan, dia gendang tin kosong saja, lagi tak bagus. So, saudara yang saya muliakan sekalian ini, apa dia riak, tuan-tuan? Riak ialah kita menunjuk-nunjuk.
Bukan perangai kita yang sebenarnya, kita tunjuk-tunjuk. Bukan perkataan kita yang biasa kita tuturkan, kita menunjuk-nunjuk. Bukan perbuatan kita yang biasa, kita tunjuk-tunjuk. Bukan ibadah yang biasa, kita tunjuk-tunjuk. Hui, bila datang bapa mentua, mak mentua, tak pernah ambil tasbih, tuan-tuan. Bayangkan, baca kita, bukan surah-surah lazim. Kalau kita dijadikan imam, tuan-tuan imam, terasa-rasa aku. Kenapa tak aku sorong jadi imam? Kenapa aku tak disorongkan aku jadi imam? Kenapa tak ditolak aku jadi imam? Kerana kita merasa-rasa, imam semua yang ada ni, 4 orang imam ni, bacaannya tak sama dengan aku. Aku lebih hebat daripada mereka. Nak menunjuk-nunjuk. Pusing belakang, tuan-tuan. Dia cara dia duduk berdiri jadi imam. Tuan, rapatkan saf, luruskan saf, rapatkan saf, luruskan saf. Gaya dengan angkat suara, dengan angkat dada sekali. Menunjuk-nunjuk. Bacalah yang terbaik, tuan-tuan. Bacalah yang terbaik. Dengan teranum yang terbaik. Menunjuk-nunjuk. Tapi kalau dia sembahyang seorang-seorang, Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi bila ada bapa mentua, ipo datang pula, tuan-tuan ada pula ipo-ipo yang ada kedudukan datang berbuka puasa di rumah kita misalnya. Kerana kita dibebaskan sekejap-sekejap nak datang ke rumah mak bapak boleh. Dengan kita ikut syarat-syarat social distancing, kita ikut. Kan? Peraturan-peraturan kita ikut, 2 orang satu kereta, 4 orang satu kereta. Satu daripada satu rumah. InsyaAllah. Kita ikut peraturan tu, mesti ikut peraturan tu. Apa lagi riak, tuan-tuan? Riak. Kita menyumbang. Aku sumbang hari ni. Hari ni aku bagi RM27. Satu kepala RM7. Aku punya fitrah satu kepala RM27. RM21, RM27. Pasal makan beras. Beras basmati. Kami makan, rumah ni makan basmati. Rumah ni. Tak masuk lah. Beras-beras yang tu tak masuk. Tak masuk. Padahal, tuan-tuan, basmati tu sekali-sekali nak buat nasi lemak. Bukan hari-hari. Apa yang kita derma misalnya. Tadi ialah kita tak banyak, cuma RM200 je. Tak banyak, mak, RM200 je. Alhamdulillah. Dalam bulan ni saja, selama Ramadan ni, rasanya RM200 dan 6 kali dah. Dah RM1,200 dah rasanya. Yalah, insyaAllah. Akan beri lagi. Adakah masjid-masjid mana kampung suruh-suruh ondakkan ni, tuan-tuan? Kamai lagi. Riak, tuan-tuan. Ya. Jangan lupa kat envelope tu kena tulis tu. Kat envelope tu tulis besar sikit. Dawat hitam tu yang besar sikit tu. Tulis nama ayah dengan mama sekali. Riak. Takut orang kata aku bagi ni envelope ni. Macam envelope orang lain juga tak tulis nama aku. Nanti tak tahu siapa dia. Aku tahu aku yang paling tinggi sekali yang bagi tu. Nilai ringgitnya aku yang tinggi sekali. Orang lain biasanya RM5, RM2, RM1. Kita RM50. Masukkan duit pun, tuan-tuan, bukan lipat tu. Masukkan duit, tuan-tuan. Tu. Menyilang macam tu. Dia salam orang masa kita nak bagi tu pun. Gegar tangan rumah tu. 3-4 kali kita gegar. Tepuk bau lagi, tuan-tuan dan puan. Nak ulurkan RM50 tu. Dalam envelope special tu. Tulis nama kita. Nombor telefon lagi. Tulis lagi. Riak, tuan-tuan. Riak. Pakai baju. Riak. Ini dulu masa cuti baru ni kan. Kita pergi London kan, kita beli kat Oxford Street. Murah aja ni, murah-murah pun boleh tahan lah baju ni. Kalau setakat duit RM600 Malaysia, tak dapat rasanya baju ni. Riak, sombong. Riak. Beriak ni bukan sombong, dia riak. Riak, tuan-tuan. Dia rasa tak tahulah, tak seronok kalau tak cerita diri dia. Tak seronok kalau tak menunjuk-nunjuk. Nak menunjuk-nunjukkan dia. Tak seronok. Dan menunjuk-nunjukkan ada orang ni, tuan. Riak ni, yang pertama ada orang. Yang kedua, kalau ada orang tu setara dengan kita atau lebih tinggi daripada kita. Depan dia kita nak tunjukkan lebihnya kita ni.
Kita tak tunjuk. Riak ni biasanya tak tunjuk pada orang bawah-bawah ni. Orang terlalu bawah dengan kita ni nak riak apa tuan-tuan. Kita cerita pun dia tak faham. Kita cerita tuan-tuan, kita punya jam ni harga ni sampai dekat 17,000. Orang bawah tak faham tuan-tuan. 17,000 dia makan boleh 2 tahun, dia makan 17,000 untuk minum makan di pejabat. Dia tak faham. Tapi kalau yang setara dengan kita, yang dikatakan colleagues, kita punya colleagues ni tuan-tuan. Oh, kita nak tunjuk kita lebih. Apalagi yang di atas. Di atas, aku tak koman lah. Aku tak koman. Kau pakai jam 17,000. Aku pakai jam ni 23,000 ni. Baru aku beli. Dekat Switzerland ni. Aku pergi Zurich gitu kan. Aku pergi simposium gitu kat Zurich. Aku beli jam ni. 23,000, 23,000. Jadi, sebut. 23,000. It is not 2,300. 23,000. I paid that much. I use a credit card. Alhamdulillah. Ada nama, tulis nama. Jam ni tulis nama. Kalau ada pun dia punya garanti satu dunia ni. Bagi ni kad kat aku ni. Tuan-tuan, ada pangkat lagi. Riak dengan pangkat. Aku Datuk Seri. Sorry, I'm not a Datuk, I'm a Datuk Seri. Oh, Masya Allah. Okay, meet my wife, Puan Sri Zaliha. Puan Sri Zaliha. Puan Sri pun tuan mengangkat-angkat muka pun riak juga. Sampai dia sandangnya, duduk sandang, bag dia punya, handbag di depan kat sini tuan-tuan. Jenama besar ni. Riak. Tuan-tuan, riak ni orang benci lah tuan-tuan. Orang benci. Allah tak suka, Nabi tak suka, manusia pun benci dengan kita. Tak suka orang riak. Sombong dia tu, sombong. Kalau kita duduk, orang beralih tempat duduk daripada kita tuan-tuan. Beralih tempat duduk. Dalam majlis, orang tu suami isteri beralih tempat duduk. Duduk 5 minit, cari tempat yang lain tempat duduk. Tak suka nak dengar cerita. Cerita dia, membesarkan diri dia. Cerita dia, mengaku diri dia hebat. Cerita dia, menunjuk-nunjukkan diri dia. Lebih daripada orang lain. Dengan suara lantang bercakap. Tuan-tuan. Orang riak ni, dia tak bisik-bisik. Orang riak ni tak bisik-bisik. Sebab, dia nak seramai orang dengar. Seramai orang maklum. Sebagai ramai orang tahu, tuan-tuan. Dalam majlis tu seramai orang tahu. Kalau boleh dengan mikrofon, sebut dengan mikrofon, tuan-tuan. Riak. Bagi dia berucap misalnya. Dia bagi berucapkan majlis. Minta maaf lah tadi kami lewat dalam 7 minit tadi kami lewat. Maklum lain apa. Tadi kereta tu baru. Kereta baru. Khabar baru beli. Baru 2 minggu beli. Porsche yang tadi tu baru 2 minggu. Jadi tak biasa lagi dengan riak lah tu. Nak tunjuk lah tu. Padahal dia bukan ada kaitan dengan kereta. Dia lama bangun lewat. Dia tak bersedia. Itu sebab dia lewat. Inilah dia tuan-tuan. Riak. Ada dalamnya ada menipu-nipu sikit. Depannya ada menonjol-nonjol sikit. Dalam riak tu tadi ada akulah yang hebat, yang lain tak hebat. Riak tak boleh menerima orang lain lebih hebat daripada kita. Kalau orang lain pula cerita, tuan-tuan, dia buat tak tahu je. Dengar tak dengar je. Orang lain cerita orang dia tak mau dengar. Cerita anak kejayaan orang berjaya, anak dia berjaya. Anak dia 5 orang, semuanya hafaz Quran. SPM, semuanya skor. Dia tak mendengar tu. Dia tak nak apa nak dengar tu. Sebab tu cerita kelebihan orang. Dia tak mau cerita dengan kelebihan orang. Dia nak kelebihan diri dia dan nak orang dengar cerita dia. Kelebihan orang, nak dengar cerita orang, dia tak nak. Dia tak berminat tentang itu. Inilah penyakit riak, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya baca tadi potongan ayat tadi, tuan-tuan dan puan, ya. Apa potongan ayat tu berbunyi? Ayat yang saya baca tadi, wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakun asyaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka kerana riak kepada manusia dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Riak, syaitan. Riak, iblis. Riak, kita berkahwin dengan syaitan seburuk-buruknya. Pasal berkahwin dengan syaitan lah
mulut kita menuturkan kata-kata begitu. Perkataan-perkataan itu dilambungkan begitu. Perkataan-perkataan itu ada unsur tuan-tuan menghebatkan mereka, meninggikan martabat mereka. Kononnya, ini riak tuan-tuan. Riak. Jadi, kemudian tuan-tuan dan puan, satu lagi yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan ialah sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Ini hadis. Para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah riak. Riak itu sama dengan syirik kecil. Takut tuan-tuan, syirik tuan-tuan, syirik. Syirik. Kalau syirik yang besar, dosa yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala, ya syirik. Menduakan Allah, mentigakan Allah, membawa sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. No. Kemudian tuan-tuan dan puan, itulah riya. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat kelak. Pergilah kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia dan lihatlah adakah di sisi mereka itu ganjaran dengan sebab amalan kamu. Pergilah kepada kamu yang kamu nak tunjukkan. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Pergilah di depan orang-orang kamu, orang-orang yang kamu tunjukkan kehebatan kamu itu. Pergi kepada dia, bagi tahu dia. Di dunia, aku dah bagi tahu engkau, aku hebat, aku hebat, aku hebat, aku hebat. Kepada orang yang mendengar itu, di akhirat nanti depan Allah, pergi jumpa dia. Pergilah kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia. Dan lihatlah, adakah di sisi mereka itu ganjaran dengan amalan yang kamu itu. Sebuah lagi tuan-tuan dan puan yang hadis yang saya nak bacakan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya. Untuk mencari wajahnya. Masya Allah tuan-tuan. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i menyebutkan, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan mubtaghiya bihi wajhu. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari semua jenis keamalan kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya. Masya Allah. Satu lagi tuan-tuan dan puan ya, disebutkan, maukah aku beritakan khabar yang bagiku lebih berbahaya bagi kalian berbanding dengan Al-Masih Ad-Dajjal, iaitu syirik Al-Khafi. Iaitu ketika seorang berdiri untuk menunaikan salat, seorang apa dia syirik khafi? Orang yang berdiri untuk menunaikan salat, kemudian ia memperindahkan salatnya kerana ada orang lain yang melihatnya. Allah. Riwayat Ibn Majah. Saya ulang balik. Mahukah kamu aku beritakan khabar yang bagiku lebih berbahaya bagi kalian dibanding dengan Al-Masih Al-Dajjal, iaitu syirik Al-Khafi. Syirik Khafi. Apa dia? Iaitu ketika seorang berdiri untuk menaikkan salat, kemudian ia memperindah salatnya. Memperindah salatnya. Memperindah bacaannya, memperindah rukunnya, memperindah sujudnya, memperindah rukuknya, memperindah duduk antara dua sujudnya, memperindah bacaannya, memperindah melamakan semayangnya. Kononnya membaca yang panjang, surah-surah yang panjang. Memperindahkan solatnya kerana ada orang lain. Kerana apa dia memperindahkan solatnya? Kerana ada orang lain yang melihatnya. Siapa yang melihatnya? Kalau anak beranak saja tuan-tuan, riak dia kurang. Pasal anak pun tahu siapa dia. Kan? Bisri dia tahu siapa dia. Tapi kalau ada ipar datang, ipar tu ada kedudukan pula. Ipar tu dalam askar Brigadier General. Ipar tu dalam askar tuan-tuan, Major General. Major General tu ada 2 star dah. Ada 3 star lagi, Lieutenant General. Ada 4 star, full General. Tuan-tuan. Dia pun dalam rumah, nak menyambut dalam rumah dia sendiri. Dia pakai sampin, tuan-tuan. Full pakai sampin. Full. Orang yang datang tu pakai baju biasa je, pakai batik je. Dia pakai sampin. Nak menunjukkan hebatnya dia, tuan-tuan dan puan. Padahal sampin dia tak pernah pakai. Setahun sekali pun jarang, tuan-tuan. Tapi hari itu dia pakai sampin. Sampin yang baru dia sebut apa lagi tu. Ini masa dulu lah kita pergi ke Brunei. Ini sampin Brunei ni. Ini songket Brunei. Yalah kalau kat Malaysia agaknya mungkin harganya di atas 10,000 lah agaknya ni. Tu. Riak, riak dia. Ya.
Tu yang apa tu, ada pihin di Brunei bagi selendang kepada Puan Seri, dia bagi selendang tu. Dengarnya selendang tu, dia punya bahannya, dia memang ditenon di Brunei, tapi bahannya daripada Itali tu. Daripada Itali dia pakai. Oh, hebat tuan-tuan dan puan. Inilah riak. Inilah riak tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita mengharapkan Allah tak terima riak ni. Riak ni tempatnya di neraka tuan-tuan dan puan. Cubalah seraya upaya. Tapi mana ada manusia yang tak ingin nak menunjuk-tunjuk? Mana ada manusia? Anak dia berjaya dalam peperiksaan. Allah, kenapa orang ni tak tanya ni SPM 2 hari yang lepas keputusan SPM? Kenapa orang tak tanya anak aku ya? Tapi bila cerita anak dia kejayaan SPM hebatnya, 4 orang anak dah duduk SPM, 2 orang berada di Australia, 1 orang berada di England. Dia punya cerita tuan-tuan, berabuk dia punya cerita. Inilah riak. Janganlah tuan-tuan, minta. Orang tak suka. Yang pertama, orang tak suka nak dengar. Yang kedua, Allah tak suka. Yang ketiga, Nabi tak suka. Yang ketiga, jiran-jiran tak suka. Sahabat andai tak suka. Orang menjauhkan diri daripada kita. Kita syok sendiri. Inilah nama syok sendiri. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan syok sendiri. Kita hanya gembirakan Allah. Kita hanya mendapat redha Allah. Kita gembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak suka kita menunjuk-nunjuk. Ada harta tunjuk-tunjuk. Ada kecantikan tunjuk-tunjuk. Ada paras yang cantik jelita tunjuk-tunjuk. Ada rumah besar tunjuk-tunjuk. Bawa orang masuk ke rumah kita. Ini dapur I. Dapur I ni dia punya ID dia yang buat dia punya semua sekali dia punya interior designing. Dapur saja ni kita pakai. Adalah daripada Singapura. Orang daripada Singapura kan. Ni dapur. Ni ruang tamu. Ruang tamu separuhnya kita bagi juga pada orang Singapura tu, tapi separuhnya dia punya final touch kita bagi orang lokal lah, final touch dia. Itu sebab dia nampak macam ada lokal sikit. Yang lain tu macam sebelah sana tu macam itu western. Itu kami buat memang western ya, macam French you know. Orang Perancis punya kat sini. Yang ni ruang tamu yang kat sini, sofa-sofa ni semua recommend daripada diorang lah. Ini color scheme dia daripada diorang. Tu tuan-tuan, tunjuk semua, tunjuk bilik tidur pun tunjuk, bilik tidur tunjuk. Bilik yang paling private pun tunjuk. Nak buat apa tuan-tuan? Tunjuk pinggan mangkuk kita, Masya Allah. Pinggan mangkuk, dia beli di Paris pinggan mangkuk. Kita inilah tuan-tuan, inilah kehidupan. Satu kehidupan namanya Fata Morgana, Mirage. Tak ada arti di kehidupan macam ini. Tak ada arti tuan-tuan. Kita sembah pangkat kita sembah kedudukan kita sembah harta benda kita. Kita nak bagi tahu orang seramai-ramainya siapa kita, apa kedudukan kita, apa kedudukan kita dalam masyarakat, apa kemampuan kita. Kita tak tahu semuanya itu. Hutang. Inilah yang berlaku dalam hidup insan. Dan tuan-tuan insya-Allah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang bercakap inilah disisihkan daripada memiliki sifat-sifat yang sedemikian. Seadanya lah tuan-tuan, seadanya. InsyaAllah. Tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang. Tidak terlalu dhaim. Kalau kita boleh, kenapa? Untuk menselesaikan isteri, menselesaikan anak-anak, suami dan seluruh ahli keluarga. Berpada-padalah tuan-tuan. Berpada-padalah. Kita tahu sukatannya. Macam mana nak menyukatnya? Iman menyukatnya. Ini riak ke tak riak? Iman yang sukat. Ini ujub ke tak ujub? Ini tuan-tuan, hati yang menyukat. Ini menunjuk-nunjuk ke tak menunjuk? Ini hati yang menyukat. Ini Allah murka ke tak Allah murka? Itu hati yang menyukat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bina hati, bela hati. Ramadan ni, hari ni hari yang ke-25, besok hari yang ke-26, inilah masanya. Nak bina hati kita, nak bina hati. Selepas habis madrasah Ramadan, kita berada dalam madrasah ni lagi 5 hari, habislah 3-4 hari lagi, habislah. Maka lahirlah insan-insan insya-Allah yang memiliki sifat-sifat mahmudah, dah berjaya menggugurkan sifat-sifat mazmumah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih yang tidak terhingganya kepada tuan-tuan kepada puan-puan yang telah mengikuti program kita ni tuan-tuan Alhamdulillah, program petang tuan-tuan ikut, program pagi tuan-tuan ikut, program petang ni tuan-tuan, petang ni kita nak bincang tentang Ramadan sebagai madrasah Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan pembahas-pembahasnya, ahli panelnya bagus-bagus tuan-tuan Seorang tu adalah tuan-tuan orang bahasa Arab, pakar bahasa Arab. Pakar guru bahasa Arab.
akan datang bersama kita petang ni. Dan seorang lagi pendakwah, tuan-tuan, pendakwah bebas. Alhamdulillah. Yang banyak berpusing, surau, masjid dan di mana-mana saja di Malaysia ni. Orang muda lagi, tuan-tuan. Tapi merupakan pendakwah, insya-Allah. Dan mungkin ada seorang lagi yang menyertai kita ni, tuan-tuan, ahli golongan masyarakat, pemimpin dalam masyarakat yang nak menceritakan kepada kita tentang madrasah Ramadan. Ramadan sebagai sekolah, Ramadan sebagai college, Ramadan sebagai university, Ramadan sebagai workshop. Inilah kita nak cerita, tuan-tuan. Apa kesannya kepada kita, insya-Allah. Malam ni jangan lupa, tuan-tuan, malam ni nak cerita mengenai Al-Quran, hafazan Al-Quran. Hafazan Al-Quran. Apa artinya Al-Quran? Apa artinya hafazan? Apa artinya keperluan hafazan? Berapa banyak yang perlu dihafaz? Dalam umur kita yang nak mati ni, apa expectation kita sebagai seorang Muslim dengan Al-Quran ini? Kita baca Qul ya ayyuhal kafirun qul Allahu ahad sampai mati, itu modal kita. Wallahu alam. Kita tengok nanti, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bincang malam ni dengan pakar-pakarnya. Pakar-pakar Al-Quran, penghafaz-penghafaz Al-Quran, orang yang memang dalam hidupnya, tuan-tuan, memang dijalinkan dengan Al-Quran, dikait jalinkan dengan Al-Quran. Itulah perbincangan pada malam ni pukul 10. Petang pukul 5, malam ni pukul 10 malam, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada apal melintang, tuan-tuan, dalam 2-3 hari akan datang ni, tuan-tuan, di sebelah petang, pukul 5, kita ada Dari Sulaiman, tuan-tuan. Seorang pendakwah yang hebat daripada Indonesia. Dia di Jakarta, saya di sini, insya-Allah kita akan kontak dia dan bercakap, tuan-tuan. Kita mengadakan program internet, melalui internet, secara langsung, tuan-tuan, live, melalui FB page Datuk Dr. Hassan Ali. Like and share, tuan-tuan, tolong like and share, like, sebarkan, tag kawan-kawan, tuan-tuan, tag kawan-kawan. Tinggal 3 hari lagi ni, 3 hari lagi, sebar, tuan-tuan. Tajuk makin menarik, orang makin menarik, panelis makin menarik, insya-Allah. Insya-Allah. Dan tuan-tuan, kalau tidak ada apal merintang nanti, pada 19 ke 20, 21 bulan, saya cuba mendapatkan seorang insan, tuan-tuan, pakar dalam perniagaan, pakar dalam perusahaan, pakar dalam perdagangan, pakar dalam hal-hal mengenai retail networking, pakar dalam bidang bahagian stocking barang-barang, pakar dalam bidang untuk menghasilkan, tuan-tuan, produk-produk dan menyediakan tempat-tempat meletakkan produk itu, disediakan gelanggang-gelanggang, platform-platform disediakan untuk seluruh, tuan-tuan, insya-Allah, pengusaha-pengusaha Bumi Putera, pengusaha-pengusaha Muslim. Tuan-tuan pernah dengar Malakat Mall? Malakat Mall. Saya ke Malakat Mall semalam, tuan-tuan dan puan. Masya-Allah, hebat, tuan-tuan, hebat. Fikir seorang anak muda umur 44 tahun, tuan-tuan. Nama dia Coach Fazil. Hebat, tuan-tuan, hebat. Brownie Bunch, dia pengasasnya Brownie Bunch. Itu yang kindergarten Brownie Bunch tu, tuan-tuan. Dia ada universiti, tuan-tuan, College University yang berkaitan dengan Brownie Bunch. College University di Cyberjaya tu. Allah. Dia ada Malakat Mall. Nak buka lagi. Nak menyediakan satu khidmat, menyediakan gelanggang kepada pengeluar-pengeluar Muslim, letak barang-barang dekat situ, tuan-tuan dan puan, free. Tak ada charges. Bahkan dia kata, siapa yang rugi yang meletak barang-barang dalam mall dia bantu lagi. Rugi, bantu lagi. Mana dalam dunia macam tu, tuan-tuan? Tak ada. Kita tak pernah dengar. Alhamdulillah, barang produk Muslim 100% halal. Dan satu hari nanti 100% semua produk. Tak payah daripada luar negeri lagi dah. Semuanya orang tempatan letak. Daripada dagingnya, daripada ayamnya, ya, daripada yang basahnya, yang keringnya, baju-bajunya. Mall besar, tuan-tuan dan puan. Pakaian, kosmetik, macam-macam, tuan-tuan dan puan. Keperluan sukan. Oh, saya dibawanya dekat 2 jam semalam, pusing, tuan-tuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini saya akan berwawancara dengan dia nanti. Tapi masanya dan saya akan tentukan, saya akan umumkan melalui Facebook nanti, insya-Allah. Dia dah bersetuju untuk berwawancara dengan saya. Anak muda, tuan-tuan, 44 tahun, tuan-tuan, 44 tahun. Coach Fazil bagus, tuan-tuan. Cukup bagus. Impiannya, misinya, visinya, macam mana caranya nak bantu orang Islam, orang Bumi Putera di Malaysia ni. Yang selama ni 60 tahun, mana ada mall yang macam tu? Malakat Mall. Alhamdulillah.
Jadi semuanya akan berlaku. Tuan-tuan, ikutilah kita, tuan-tuan. Sebab itu, untuk itu, nak menimbulkan kesedaran, nak menimbulkan semangat, nak bangunkan semua orang Melayu. Nak bangunkan masyarakat Islam di Malaysia ni. Kita dah ada ikon-ikon yang macam ini, tuan-tuan. Don't miss them. Do not miss them. There's a lot to learn from them. There's a lot to learn. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah nanti kita umumkan mungkin hari ini besok dalam program-program kita, dalam Facebook kita akan membuat pengumuman itu, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Tapi jangan lupa petang ni tuan-tuan, kita cerita tentang Madrasah Ramadan dan kesannya kepada kita. Malam ni kita cerita tentang Al-Quran, hafazan Al-Quran, ujian-ujian dan berbagai cabaran kepada mereka yang menghafaz Al-Quran, keluarga yang menghafaz Al-Quran. Macam mana caranya kita nak sebarkan kepada seluruh insan di permukaan bumi ini. Dekati Al-Quran, bacalah Al-Quran dan hafazlah Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Ya. Jadi saya macam biasa tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Ni, saya harap tuan-tuan dan puan ni. Ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nampak ni ya? Tuan-tuan, ini ialah anjung husnul khatimah. Ini anjung husnul khatimah. Abang, ini anjung husnul khatimah. Tuan-tuan, insyaAllah, mudah-mudahan, tuan-tuan, saya nak bangunkan ini, tim saya nak bangunkan ini, untuk apa? Daripada umat untuk umat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada umat, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bangunkan ini, tuan-tuan. Satu komplek yang besar. Tuan-tuan tengok ada masjid. Tengah-tengah tu masjid. Awalnya masjid. Masjid yang besar boleh memuatkan 1,000 para jemaah dalam kompleks ini, tuan-tuan. Kompleks ini insya-Allah masjid itu nanti setiap hari kepada mereka yang datang berkursus 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 5 kali datang dengan tarikh pilihan mereka. Di mana tarikh yang sesuai mereka datang dan sesuai mereka datang. Tiap-tiap hari di situ nanti ada 250 orang, 250 orang, 250 orang. Orang mak bapak yang berumur 40, 50, 60, 70, 80, dia ada 5 modul. Tiap modulnya 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Datanglah ke tempat ini, tuan-tuan. Daripada Singapura, daripada Brunei, Selatan Thailand, daripada Indonesia, seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak, Perlis sampai ke Johor. Datanglah, tuan-tuan, datanglah. Datang untuk apa, tuan-tuan? Untuk reform diri, baiki diri, islah diri namanya, islah diri. Supaya kita bersedia untuk mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam mati yang baik, jangan kau matikan aku dalam mati yang buruk. Mati yang buruk ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, gagal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada anak di sebelah pun tak bawa kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada anak 3-4 orang di sebelah kita, dalam pembaringan maut kita itu, seorang pun tak menghulurkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal anak kita tak jaga semayang, anak kita tak pergi masjid, anak kita tak duduk majlis ilmu, anak kita tak baca Quran, anak kita tak pernah mendengar hadis-hadis, anak kita tak baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Nabi Muhammad, anak kita berbalah di antara mereka, anak kita sering bergaduh di antara mereka, anak kita akan merebut harta kita yang kita tinggalkan bila kita mati. Tuan-tuan dan puan, anak-anak ini tak boleh diharap. Sebab itu, tuan-tuan, dalam program ini kita nak bina anak-anak. Program yang kedua untuk anak-anak. Nak bina anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Supaya anak-anak ini berupaya mengkhidmati kita secara tulus ikhlas. Peringkat keikhlasan yang paling tinggi sekali. Waktu kita sihat, waktu kita sakit ringan, waktu kita sakit berat, waktu malaikat maut nak cabut nyawa kita. Bila tuan-tuan dan saya berada dalam keadaan sakratul maut atau nazak, anak kita yang beriman, anak kita yang soleh dan solehah akan berada di sisi kita, tuan-tuan. Macam mana nak jadikan ayah yang salih, ayah yang salihah? Dibantu oleh anak yang salih, anak yang salihah. Di mana tempatnya? Tempatnya ialah di anjung husnul khatimah. Satu-satu, this is a prototype project. We don't have such a project in the whole world. Tak ada dalam dunia ni, tak ada, tuan-tuan. Malaysia negara yang pertama, negeri Selangor negeri yang pertama, tempatnya di Sungai Semungkis, Ulu Langat. Batu 15, Sungai Semungkis, Ulu Langat. 20 minit daripada Pekan Kajang. 20 minit daripada Pekan Kajang, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita akan bangunkan. Sekarang dalam tanahnya sudah dibeli. Saya dah beli tanah itu berharga RM1 juta. Sudah dihabis, sudah diansur beberapa tahun, dah habis dibayar. Dan nama dalam gerannya nanti bukan nama saya sebagai pembeli. Bukan nama anak saya sebagai waris. Tidak. Namanya dalam geran
Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Sebab tanah yang saya beli itu saya wakafkan atas nama Majlis Agama Islam Selangor. Atas tanah wakaf itulah kami dirikan Anjung Husnul Khatimah ni, insya-Allah. Bantulah tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan kena bantu? Ada 5 cara. Yang pertama wakaf. Wakaflah tuan-tuan, wakafkanlah. Inilah masanya, tinggal 4 hari ni. Inilah masanya. Nombor 2, zakat. Kami bukan pemungut zakat, tapi kami penerima zakat. Zakatlah tuan-tuan. Zakat apa pun tuan-tuan puan, insya-Allah tuan-tuan bantulah. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, infak. Yang kelima, fidyah. Fidyah. Tinggal puasa, tinggal salat, ibu-ibu yang uzur syar'i itu tuan-tuan. Sebagian besar ulama mengatakan difidyahkan tuan-tuan. Supaya Allah dapat mengampunkan dosa-dosa mereka meninggalkan sembahyang atas nama uzur syar'i tersebut tuan-tuan dan puan. Kemudian insya-Allah tuan-tuan, amal jariah fi sabilillah. 1 sen pun sama ada daripada saya, sama ada dari tuan-tuan dan puan, tidak gunakan untuk meraih keuntungan. Tak ada tujuan keuntungan walau 1 sen pun, insya-Allah. Semuanya atas nama non-profit making. Tuan-tuan dan puan, kepada mereka yang menderma dengan kadar yang besar sikit, dikecualikan, mendapat pengecualian cukai pendapatan. Mendapat pengecualian cukai pendapatan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan ya, di peringkat diri ada 3 peringkat. Peringkat diri, dermalah di peringkat diri. Peringkat keluarga tuan-tuan, peringkat keluarga tuan-tuan dan puan, insya-Allah dermalah atas nama keluarga. Satu keluarga, satu derma, satu keluarga, satu derma. Seringan, semudah, sekecil, RM1, RM1, RM10, RM100, RM1000, RM10,000. Silalah tuan-tuan. Semuanya, inilah masanya, inilah ketikanya untuk kita mengulurkan dalam 3-4 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Sedekah itu tuan-tuan akan digandakan 70 kali ganda. Ada ulama mengatakan 700 kali ganda. Ada ulama mengatakan 7,000 kali ganda. Ada ulama mengatakan 70,000 kali ganda. Ada ulama mengatakan 700,000 kali ganda. Jadi dalam bulan Ramadan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang suka menderma. Dalam bulan-bulan yang tidak Ramadan memang Nabi juara menderma. Tapi bila berlakunya Ramadan tuan-tuan, Nabi macam ribut cepatnya menghulurkan sesuatu untuk kepentingan umat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut jejak langkah Nabi. Dengan kita tuan-tuan, insya-Allah hari ini juga, hari ini jangan tunggu-tunggu tuan-tuan. Kalau besok malakal maut cabut nyawa kita, kita dah ada catatan di pintu syurga. Kita telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk agama Allah, untuk umat, untuk Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Apa dia? Anjung Husnul Khatimah. Nombor telefonnya tuan-tuan, 013 628 3985. 013-628-3985, 013-628-3985, Puan Suraya. Telefonnya jam, memang ramai. Dia tak angkat kadang-kadang. Bukan tak angkat tuan-tuan, jam telefonnya. Tinggalkan pesan melalui WhatsApp, tinggalkan pesan melalui SMS. Apa tuan-tuan nak bagi tahu dia, dia akan respon insya-Allah. Dia akan respon insya-Allah tuan-tuan ya. Atau tuan-tuan boleh terus kepada saya saja. Nombor saya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali 019 213 0147. 019 213 0147. Sekali lagi 019 213 0147. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan ya, pada masa yang sama saya tak berhenti tuan-tuan. Tak berhenti untuk mengiklankan ini tuan-tuan. Ini buku yang saya tulis. Ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku. Tuan-tuan tengok tajuk dia. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tak perlu ke tuan-tuan anak kita baca buku ini. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan tak fikir anak kita umur 40 tahun kena baca buku ni. Umur 20 tahun kena baca buku ni. Umur 15 tahun kena baca buku ni. Barulah kita tahu macam mana cara nak mengkhidmati mak dan ayah sampai akhir hayat mereka nanti tuan-tuan dan puan. Ini bukunya. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Buku yang saya tulis, ini buku yang ke-41 dalam sedarai Kutub Khanah saya insya-Allah. Ini tuan-tuan ya, ini buku yang ke-42. Buku yang ke-42 ni namanya tuan-tuan Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Harap tuan-tuan dapat buku ini. Tuan-tuan bacalah buku ni. Dalam bulan Ramadan, sekejap satu hari boleh habis baca dia tuan-tuan. 251 muka surat. Ada 9 bab tuan-tuan dan puan. Kita bincang persiapan-persiapan, persediaan-persediaan yang saya dan tuan-tuan mesti buat sebelum malakal maut datang mencabut nyawa kita nanti. Mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam taqwa, mati dalam ihsan, mati dalam ilmu, mati dalam amal, mati dalam iman tuan-tuan dan puan, insya-Allah.
Dan tuan-tuan ada buku yang ketiga. Hari ini keluar buku tu tuan. Hari ini siap. Printingnya hari ini siap. Tajuk buku tu ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Hari ini siap, hari ini akan keluar buku itu tuan-tuan. Betul, hari ini. Printer akan hantar nanti ke pejabat saya dan rumah saya, insya-Allah tuan-tuan ya. Itu buku yang ke-43. Apa tajuk bukunya? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Bacalah. Yang laki-laki kena baca. Yang perempuan kena baca. Yang suami kena baca. Yang isteri kena baca. Bakal pengantin kena baca. Anak muda kena baca. Seluruhnya. Saya dalam buku itu menyebutkan setiap wanita ada potensi. Besar potensinya. Dan saya rangkakan apa caranya untuk mereka mati sebagai ahli syurga. Bukan sebagai ahli syurga. Sebagai bidadari syurga. Bukan sebagai bidadari syurga. Isteri tuan-tuan, isteri saya akan jadi ketua bidadari syurga. Masya Allah tuan-tuan. Dapatkan buku itu nanti tuan-tuan. Hari ini. Buku itu akan keluar hari ini. Hari Isnin hari ini tuan-tuan. Insya Allah bersamaan dengan 18 hari bulan Mei pada hari ini. Terbitlah buku yang ketiga itu. Artinya buku yang ke-43 yang saya tulis tuan-tuan insya Allah. Jadi tuan-tuan juga hubungi 013-628-3985, 013-628-3985. Untuk telefon saya, boleh terus telefon saya tuan-tuan. Kalau saya tak jawab pun, saya akan return call tuan-tuan dan puan. Saya 019-213-0147. 019-213-0147. Jangan lupa petang ni tuan-tuan, Madrasah Ramadan. Pukul 5. Pukul 5, Madrasah Ramadan. Pukul 10 malam ni, cerita mengenai Al-Quran, hafazan Al-Quran, hebatnya hafazan Al-Quran, macam mana penghafaz Al-Quran boleh selamatkan 10 orang dalam keluarga, boleh membimbing tangan ibu dan ayah memasuki syurga kerana dia ada pasport dia ialah menghafaz Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan cukup setakat itu. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, mudah-mudahan ada baiknya pada tuan-tuan dan puan. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Tuan-tuan yang telah mengikuti saya tuan-tuan, 2 bulan ni, 2 bulan dah tuan-tuan. Kita mula 18 hari bulan Mac, sekarang ni 18 hari bulan Mei. 2 bulan cukup-cukup tuan-tuan. Tiap-tiap hari. 4 program. Asalnya 6 program satu hari. 6 program. Kita reduce kepada 4. Sekarang ni kita reduce kepada 3 program tuan-tuan. Apa dia? Sentuhan subuh ni. Kemudian pukul 5. Kita ada namanya tuan-tuan. Hashtag Salam Husnul Khatimah 1. Pukul 10 malam. Hashtag Salam Husnul Khatimah 2. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa hari-hari sampai selepas Ramadan ini pun kita akan terus bersiaran tuan-tuan. Kita akan terus bersiaran. Kerana saya dapati tuan-tuan cakupan daripada internet ini. Tuan-tuan, conference melalui internet, simposium melalui internet, seminar melalui internet, forum melalui internet ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Orang England boleh tengok, orang Rusia boleh tengok, orang Kanada boleh tengok. Terus tuan-tuan, real time. Orang Australia boleh tengok, orang New Zealand boleh tengok. Kalau kita gunakan TV tempatan tuan-tuan tak boleh. Dia Malaysia saja. Luar Malaysia dah susah nak dapat tuan-tuan, tak boleh. Sebab itu yang ini tuan-tuan cross border. Jadi itulah hebatnya. Dan kita gunakan tuan-tuan dan puan insya-Allah Yayasan Kebajikan Sabah yang saya pimpin ni menggunakan teknologi ini untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sokonglah kami tuan-tuan, sokonglah kami. Kami lakukan kerana Allah. Kami lakukan kerana kasih kepada agama Allah. Kami lakukan semata-mata untuk kami diiktiraf sebagai mereka yang berjuang siang malam pagi petang untuk menjunjung, mengagung, meletakkan kesinggasananya agama Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada perkara yang menyaingi tingginya Islam itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi tuan-tuan, besok pagi sifat mazmumah yang ke-11. Besok pagi sifat mazmumah yang ke-11. Panjangkan umur, murah rezeki, berjumpa lagi kita. Sekian, terima kasih. Salam Husnul Khatimah. Hashtag Salam Husnul Khatimah.